kami akan terangkan pencemaran sungai di Sungai Kim Kim. Seterusnya, kami memberi pengenalan Sungai Kim Kim. Sungai Kim Kim yang terletak di Taman Pasir Putih di daerah Pasir Gudang, Johor. Sungai ini telah tercemar disebabkan oleh aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab yang telah membuang sisa kimia ke dalam sungai tersebut. Pada 7 Mac 2019, kejadian pencemaran telah berlaku di Sungai Kim Kim sepanjang 15 km. Pencemaran Sungai Kim Kim boleh dijadikan iktibar kepada kita semua supaya lebih menjaga dan menghargai dalam menjaga alam sekitar. Berdasarkan poster tersebut, kita dapat lihat slogan "Sikap anda penentu keindahan sungai kita". Slogan ini membawa maksud kita sebagai manusia seharusnya bertanggungjawab demi memastikan sungai kita sentiasa dalam keadaan bersih dan terpelihara daripada sebarang pencemaran. Ini kerana sungai merupakan sumber air yang utama kepada manusia dalam kehidupan seharian. Kita menggunakan air untuk minum, mencuci pakaian, membersihkan diri dan sebagainya. Di dalam poster itu juga menunjukkan sikap individu yang tidak bertanggungjawab membuang sesuka hati sisa toksik ke dalam sungai. Ini menyebabkan manusia dan juga habitat akuatik di dalam sungai tersebut akan terjejas. Sikap tersebut menyebabkan manusia akan kehilangan sumber air bersih dan ia juga menjejaskan kesihatan manusia. Oleh itu, slogan "Hentikan, lindungilah sungai kita" membawa maksud kita seharusnya bertindak demi menjaga dan memelihara sungai kita daripada tercemar. Kita seharusnya mengambil langkah inisiatif yang terbaik demi memastikan sungai kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Okey, di sini saya akan memperjelaskan tentang punca-punca berlakunya pencemaran sungai. Yang pertama, puncanya ialah aktiviti perindustrian. Hal ini berlaku apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai yang tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang berbahaya. Keadaan ini menyebabkan sungai tercemar dan dipenuhi dengan sisa-sisa sampah tersebut. Okey, yang kedua ialah disebabkan aktiviti pertanian. Di sini disebabkan berlaku apabila pengilang-pengilang menghasilkan pertanian yang banyak sehingga bahan kimia itu disalurkan ke sungai dan menyebabkan sungai itu tercemar. Sebetulnya teknik ini memang memerlukan air, tetapi ia sekadar sederhana dan memastikan serap ke tanah dan tidak mengalir ke sungai walaupun hujan. Ini untuk mengelakkan daripada berlakunya pencemaran sungai. Namun begitu, terdapat juga setengah individu yang tidak bertanggungjawab yang melakukan perkara tersebut. Okey, yang ketiga, punca-punca berlakunya pencemaran sungai disebabkan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab, di mana masyarakat suka membuang sampah sarap yang mengandungi bahan kimia yang berbahaya seperti plastik. Keadaan ini menyebabkan sungai tidak mengalir dengan teratur dan keadaan ini menyebabkan sungai tersumbat sehingga berlakunya pencemaran sungai. Kesan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai ialah kesihatan manusia terjejas. Pembuangan sisa toksik ke dalam sungai menyebabkan manusia mengalami sesak nafas, loya dan muntah. Dalam hal ini, kanak-kanak berisiko tinggi untuk mengalami kesan daripada pembuangan sisa toksik ini. Kerana sistem imuniti kanak-kanak adalah lebih rendah. Selain itu, pendedahan kepada sisa toksik bersifat karsinogenik iaitu penyebab kanser seperti benzin dalam tempoh berpanjangan boleh menyebabkan kanser. Di samping itu,
Kesan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai ialah kekurangan sumber air bersih. Pembuangan sisa toksik ke dalam sungai menyebabkan pencemaran yang tidak mampu dibersihkan oleh sistem lozi pembersihan air piawai. Hal ini menyebabkan sumber air bersih semakin berkurangan, sehingga boleh menjejaskan bekalan air bersih kepada pengguna. Hal ini secara langsungnya menjejaskan aktiviti seharian isi rumah seperti membasuh dan memasak, serta mengganggu operasi premis perniagaan yang memerlukan air bersih untuk menjalankan operasi sehariannya. Seterusnya, kesan pencemaran sungai ialah kehidupan akuatik terancam. Hal ini dikatakan demikian kerana di Malaysia terdapatnya aktiviti perindustrian, aktiviti pertanian, urbanisasi dan sebagainya. Hal ini menyebabkan pencemaran logam berat, pencemaran organik, racun serangga perosak dan peningkatan klodak dalam air. Hal ini merupakan kesan utama yang menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik. Laluan utama pencemaran dari darat ke lautan adalah melalui sungai. Sungai-sungai yang tercemar seperti Sungai Kelang, Sungai Jejawi dan beberapa sungai yang mengalirkan pelbagai jenis racun. Spesies yang sensitif lama-kelamaan akan lenyap disebabkan kegagalan pembiakan, manakala spesies yang tahan lasak akan menyebabkan pengumpulan bahan toksik di dalam badan dan akan menyebabkan risiko yang tinggi terhadap haiwan tersebut di penghujung rantai makanan, termasuk manusia. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran sungai. Terdapat beberapa langkah yang kita perolehi. Yang pertama ialah mengadakan program kempen Cintai Sungai Kita. Kempen Cintalah Sungai Kita ini meliputi beberapa elemen yang penting dalam membentuk persekitaran sungai yang harmoni selaras dengan matlamat pelaksanaan kempen ini. Salah satu daripadanya ialah pengurusan sungai. Komponen ini meliputi rancangan pengurusan dan pembuangan di koridor sungai, pelan pengurusan dan pemantauan kawasan tadahan, pelan pembangunan kawasan PSC dan pemulihan dan peliharaan sungai. Dalam pada itu, pengurusan sungai ini juga mencadangkan penumbuhan rizab atau koridor sungai yang mungkin akan diperlukan pada masa akan datang. Kempen ini juga memberi kesedaran terhadap masyarakat, terutamanya terhadap pengusaha-pengusaha kilang yang di mana dikatakan pencemaran sungai berlaku disebabkan oleh pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab terhadap pembuangan sisa toksik ke dalam sungai tanpa berasa bersalah. Seterusnya, yang kedua ialah penguasaan undang-undang. Penguasaan undang-undang adalah merupakan elemen penting dalam memastikan kebersihan negara mencapai tahap dan standard yang terbaik. Kaedah pelaksanaan penguasaan undang-undang tegas, berhemah, berintegriti, kreatif dan inovatif akan memberi impak yang lebih besar kepada perubahan minda masyarakat. Pelaksanaan tindakan penguasaan bagi peraturan-peraturan pengurusan sisa pepejal pembinaan dan peraturan sisa pepejal komersial dan industri yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2020 dan 1 Mac 2020 dapat dilihat sebagai usaha kerajaan bagi memastikan pengurusan sisa pepejal bagi pemain industri pembinaan komersial dan industri dapat dijalankan dengan lebih sistematik dan berupaya mengurangkan
sisa pepejal yang boleh dikitas semula daripada dihantar ke tapak pelupusan. Fokus pelaksanaan pengurusan sisa pepejal dalam sektor ini ialah kepada pihak yang menjalankan aktiviti sementara penghasilan sisa, pemegang lesen perkhidmatan pemungutan, pemegang lesen bagi stesen pemindahan oleh pengangkutan jauh dan serta kemudahan pengolahan dan pelupusan. Pihak berkuasa haruslah memberikan denda dengan pembayaran yang setimpal terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap alam sekitar. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu memberikan amaran keras terhadap pihak yang masih melakukan perbuatan yang sama. Langkah mengatasi pencemaran sungai yang seterusnya adalah dengan mengubah bahan-bahan yang bertoksik kepada bahan-bahan yang lebih selamat sebelum didedahkan kepada alam sekitar. Ini bermakna pihak kerajaan boleh menjalankan penyelidikan tentang bahan-bahan toksik ini untuk dijadikan ataupun dikeluarkan kepada bahan yang lebih mesra alam terhadap alam sekitar. Kerana pihak kilang-kilang tidak tahu proses-proses untuk menguruskan bahan itu dengan baik. Jadi pihak kerajaan perlu memainkan peranan yang pentinglah dalam hal ini. Sungai memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia kerana dengan adanya sungai kita dapat menjalankan aktiviti seharian seperti mencuci pakaian, basuh pinggan, mandi dan lain-lain. Seterusnya, sebagai manusia kita seharusnya lebih peka terhadap alam sekitar demi kelangsungan masa akan datang. Selain itu, setiap lapisan masyarakat seharusnya memainkan peranan yang penting dalam memelihara dan memelihara sungai daripada tercemar kerana seandainya pencemaran ini berlaku akan membawa kemudaratan kepada manusia. Akhir sekali, sungai merupakan anugerah yang tidak ternilai daripada Tuhan. Jadi kita sebagai manusia seharusnya bertanggungjawab dalam memelihara sungai daripada tercemar.